Okey, tadi kita dah tengok macam mana unboxing alat ni. Okey. Sekarang ni kita tengok apa features Garmin English Mini 2 ni. Alright. Okey, alat ni adalah alat GPS locator. Dia akan memberi lokasi kedudukan you, dekat mana you ada, walaupun line handphone you tidak kedapatan di kawasan tersebut. Alright. Jadi macam mana alat ni dia berfungsi? Dia akan ambil koordinat yang diperolehi daripada satelit GPS dan seterusnya dia akan menghantar kedudukan lokasi you menggunakan satelit Iridium, iaitu satelit yang diguna pakai sama dengan satelit phone. Jadi itu cara dia berfungsi. Okey, sekarang ni saya nak bincangkan pasal kita sebagai diver. Apa peranan ni? Bagaimana alat ini boleh membantu kita as a diver bila mana kita ditimpa kecemasan ataupun kita hilang di tengah laut dan kita nak dapatkan bantuan. Okey. Sebenarnya ada lagi alat GPS locator yang menggunakan teknologi yang lain-lain. Ada teknologi yang menggunakan sistem AIS. Okey, apa itu sistem AIS? Okey, sistem AIS adalah salah satu sistem yang akan memberi maklumat ID kapal, nama kapal, jarak dia berapa jauh dan dia punya bearing. Dia akan memberi maklum kepada kapten di mana kapal-kapal tersebut berada untuk mengelakkan daripada berlanggar. Right? Jadi kalau ada orang yang hilang menggunakan sistem alat ni, dia akan diistilahkan sebagai MOV, Man Overboard. Jadi dia akan bagi tahu dia punya ID dia, dia punya bearing dia dekat mana dan lokasi dia dekat mana. Itu pun kalau ada kapal yang lalu ataupun ada orang yang nampak benda tu dan dia pergi rescue. Okey, alat ni bila dia dia punya, bila kita tekan bila kita tekan dia punya SOS punya button, katalah contoh dia dekat sini, this is button dia yang SOS, nampak tak? Right, you kena buka, you kena buka ni dulu, you kena buka yang SOS ni, you kena buka dia, kemudian baru dia you nampak ada satu button ada kat dalam. See, tak apa nampak button ni. Jadi button ni yang you kena tekan. Jadi bila you tekan button tu, dia akan trigger SOS, dia akan bacakan you punya koordinat dan dia terus akan hantar ke Garmin IERCC. Apa benda ni IERCC ni? Okey, IERCC ni adalah salah satu pusat Emergency Response Coordination Center yang dibuka 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan ada staff yang akan attend. Okey, dia akan hantar report emergency itu kepada mana-mana badan yang berkenaan di negara tu. Okey, kalau kita di Malaysia, dia akan hantar di rescuer di Malaysia lah. Apa akan berlaku bila you tekan butang SOS ni? Okey, SOS ni you nak tekan butang ni, you kena tolak ni, kan? Bila you tolak ni, dia ada butang dekat dalam ni. Nampak dah butang ni. Butang kan, you kena tekan butang ni. You kena tekan butang ni. Bila you tekan butang ni, baru dia trigger kan, distress signal daripada you. Okey, once you tekan saja butang tu, dia akan hantar ke Garmin IERCC ni tadi, dan dia dan this coordination center, dia akan forwardkan maklumat lokasi you untuk di-rescue, kan, di tempat negara yang you registerkan you punya alat ni. Okey, selain daripada untuk SOS, sebenarnya you boleh menghubungi keluarga you ataupun siapa-siapa kontak yang you dah register masuk di dalam ni. Okey, contohnya you boleh hantar message, kan, you boleh hantar SMS
ke wife you. You hantarlah nak tanya khabar ke apa ke, dan wife you boleh jawab, dan you boleh baca mesej yang wife you hantar dalam dalam alat ni. Okey, selain daripada tu, dia juga boleh share you punya location, dan you boleh bagi tahu, katalah you bagi tahu kat wife you ada dekat mana, dia akan tunjukkan dalam peta you ada di mana, macam tu. Kemudian lepas tu you boleh juga, katalah misal kata untuk you nak baca mesej tu, of course you kena pakai dia punya apps. So you boleh hantar SMS kat wife you, dan you boleh you boleh read balik dia punya message dia. Okey. Selain daripada tu, kalau katalah dia ada preset messages. Okey, maksud dia you boleh preset apa benda yang you nak tulis. Contohnya, saya tak boleh nak jawab sekarang. Kejap lagi bila saya dah sampai di lokasi, saya akan jawab. Contoh dia lah. Ataupun you boleh bagi tahu ya ataupun tidak, ataupun you boleh bagi tahu you sudah sampai ke lokasi, ataupun you dalam perjalanan nak bergerak. Semua preset message ni you boleh set. So you boleh jawab pakai benda ni saja tanpa menggunakan you punya handphone. So handphone you ni bila you dah sampai kat mana, actually you tak payah ada line satellite, you tak payah ada line phone pun. You boleh communicate straight away dengan you punya GPS locator ni, dan GPS locator ni akan hantar message you dengan menggunakan Iridium satellite ni tadi. Alright. Okay. Dan kalau you berjalan, katalah you hiking, you boleh setkan tracking. So you boleh track kan, you boleh tandakan laluan mana yang you lalu, dan dia akan masuk dalam peta. Jadi katalah lepas you jalan-jalan tu, kemudian lepas tu you tersesat, you boleh recall balik untuk track back untuk macam mana you nak patah balik. Okey, selain daripada tu, dia ada satu lagi features kan. Katalah bila you masuk dalam hutan, you tak setkan tracking mode tu, you tak payah risau, dia tetap simpan you punya tracking you tu tadi. Jadi bila you recall, you minta track back, dia akan hantar macam mana cara you nak patah balik. Okey, dan selain daripada tu, dia ada dalam ni dia ada GPS juga. So dengan ada alat ni, you boleh tahu dia punya arah dia kan, mana ke mana kan. Contoh dia saya tunjuk kat sini. Saya tunjuk kat sini sekejap. Dan saya tunjuk kat sini sekejap. Okey, ni nampak tak? Navigation ni, kalau saya tukar arah, nampak bearing dia bertukar, nampak tu? Bearing bertukar. Jadi mana arah air pergi, dia akan apa? Nampak tu, dia akan tukar arah kan. So sebenarnya dia ada features dia ada juga features untuk compass dengan menggunakan ni. Dan bestnya bila saya menggunakan Link Explorer ni, dan satu lagi yang bestnya, dia ada satu apps dia panggil Garmin Explorer. So what's so special about the apps ni? Apps ni bila dia boleh menunjukkan dekat mana you ada. Okey, I tunjuk satu contoh ni kan. Contohnya I ada dekat office. Okey, I tunjuk ni sekejap. Okey, I klik sini kan. So I boleh tengok map dekat maps ni. I boleh zoom. Actually map ni is a Malaysian map, is a topo map. You boleh download, dan I ambil masa lebih kurang dalam masa berapa jam dalam masa setengah jam kot untuk nak download map ni, dan dia boleh bagi tahu kita ada dekat mana. Okey, tengok I tunjuk. Okey, this is I punya lokasi yang you nampak tu. Okey, dia boleh bagi tahu dekat mana I punya office. Sekarang ni I tengah record I punya ni dekat office. This is my office. Dia boleh nampak sampai macam tu sekali punya detail. Siap nama jalan pun dia ada. Dan I boleh tambah. Kalau I nak store, I boleh simpan. I boleh simpan benda ni kan. Katalah contoh I nak simpan, I boleh select nak create waypoint ke, nak create course ke apa ke kan.
Alright, itu dia punya apa tu, dia in term of dia punya maps. Okay, sekarang ni kan, katalah I nak tengok I punya message. Okay, this is I punya message. I hantar dekat wife I, kan? Sebenarnya I hantar dekat wife I hantar dekat wife I tulis, abang ada di Seri Gombak, I love you. Okay, tanda ni is I punya apa nama ni, I punya lokasi. Dan tengok wife I pun boleh jawab. Dia jawab dengan menggunakan apa ni, menggunakan apa ni, jawab SMS biasa je, pakai handphone biasa, tapi dia akan diterima oleh saya punya alat ni. Alright, okay. Dan satu lagi, dia punya bateri dia ni, tahan selama 14 hari, kan? Dengan sela masa setiap 10 minit dia akan transmit you punya lokasi baru dalam masa 10 minit, dan bateri ni tahan selama 14 hari. Hebat tu, kan? Boleh habis boleh bertahan selama 14 hari. Dan selain daripada tu, dia juga ada features you boleh request weather forecast, kan? You ada dekat mana-mana, you just request, nanti dia akan hantar report you. Tapi there is a charges. Every weather forecast yang you request, you kena bayar $1. Itu dia punya ni lah, dia punya charges dia. Dan actually waktu you request ni, dia ada macam-macam apa nama ni, satellite airtime. Dia ada macam-macam. You boleh ambil as a personal, boleh as a professional, boleh. Dan masing-masing dia ada feature-features dia lah. Ada yang you boleh hantar banyak message, ada yang you boleh hantar very minimal message, ada yang you hanya boleh hantar hanya you punya preset messages, semua benda tu. Dan best dia, benda ni memang kecil gila. Okay, alat ni of course kalau you nak pergi menyelam, you kena beli dia punya dive casing dia. So bila you pakai dive casing dia, then only you boleh bawa pergi menyelam. Okay, contoh dia I tunjuk sini satu jap. Okay, this is dia punya dive casing dia. Alright, jap I tunjuk dekat sini bagi you nampak. Okay, this is dive casing dia. Okay, so macam mana you nak buat is you kena cara nak keluar dia, you kena tekan butang ni dan you tolak, kan? So sama juga dekat sini, you tekan butang ni dan you tolak, dan you boleh keluarkan. So sama macam yang tempat lain, you kena bubuh silikon grease dekat sini, dan you boleh masukkan alat ni. So alat ni, tapi sebelum ni kalau you nak pakai alat ni, of course you kena buangkan dia punya apa nama tu, you kena buangkan dia punya karabiner dia ni. Right, ya, I tunjukkan sekejap. So alat ni then you dah boleh bawa pergi menyelam. So apa you buat, you clip, kan? Clip dekat you punya alat, then you go for diving lah. So I tak pasti berapa dalam alat ni boleh pergi, kan? Tapi itulah, kalau you nak, in case of you nak apa nama tu, you nak trigger dia, then you kena buka, buka, dan lepas tu you kena ni lah, you kena trigger lah alat ni. Sekurang-kurangnya bila you masuk dalam menyelam, kan, you boleh bawa dia. Itu yang paling penting, you boleh bawa dia pergi menyelam. Compact, memang gila babi compact, kecil. Dan kalau you kalau you pergi hiking, apa yang you boleh buat, you just masuk dalam you punya apa nama ni, you boleh masuk dalam you sangkut dekat you punya bag. Contohkan you ada bag hiking gear ni. So apa you buat, this is bag hiking gear, you masuk, then that's it. Okay, kita tunjuk sikit kat sini. Okay. Right. Saja untuk apa nama ni, untuk sharing session mengenai apa ni, Garmin English 2 ni. Untuk mana-mana penonton yang baru menonton saya punya video, yang masih belum subscribe, sila subscribe, like, komen dan share. Aktifkan selang anda.